Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Yang saya muliakan tuan pengurusi masjid, tidak dilupakan pada barisan AJK, dan yang saya kasihi kepada rakan panel kita pada hari ini insya-Allah, iaitu Abang Nur Fadil, yang mana telah pun bersedia dan menunggu pada malam ini untuk berkongsi pengalaman-pengalaman beliau yang saya rasakan di dalam masjid ini tak ada yang pernah menjadi bekas gangster, tak ada ya. Pasal tengok muka skema ada, Masya Allah ya. Tapi insya-Allah pada malam ini kita nak berkongsi satu pengalaman yang sangat besar, yang mana pengalaman ini ia tidak boleh dibeli, dan tidak ada siapa yang boleh membeli pengalaman, apatah lagi kalau pengalaman-pengalaman itu berkenaan dengan persoalan bagaimana seseorang itu mendapat hidayah dan Allah memilihnya untuk menerima hidayah itu. Ini satu nikmat yang sangat besar. Baik, insya-Allah pada malam ini juga tuan-tuan, kita akan bersama berforum secara santai. Harap tuan-tuan tak ada yang lemah kaki. Kalau lemah pun tuan-tuan pandai-pandai dah hilangkan lemah. Pasal insya-Allah kita akan selesai forum pada malam ni jam 12 subuh. Macam mana? Nampak semua dia memang nampak gaya tak ada harapan. Tuan-tuan tunggulah 12 subuh. Saya dah abang 9 subuh nak balik. Baik tuan-tuan. Baik hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan setinggi-tinggi kesyukuran di atas segala rahmat dan kurniaan daripadanya. Pada malam ini Tuhan telah memilih kita semua untuk dapat kita duduk di dalam satu majlis ilmu dan taman syurga, yang mana saya rasakan bukan semua orang Allah Ta'ala berikan gerakan di dalam hatinya untuk bersama-sama turun dengan kita pada malam ini berforum, dan juga kita nak mengambil ilmu, dan juga kita nak berkongsi berkenaan dengan apa sahaja faedah atau manfaat yang kita boleh ambil. Kalau boleh saya nak minta kita yang datang ni, mungkin yang saya tengok ni banyaknya ayah-ayah, abang-abang buat remaja pun ada lah. Jadi saya minta yang wakil-wakil anak ni, ayah-ayah ni, tolong sampaikan balik kepada anak-anak kita yang berada di rumah atas perkongsian yang insya-Allah abang Long kita akan kongsikan bersama. Sebelum tu saya nak temu ramah abang Long dulu boleh? Insya-Allah nak minta kalau boleh abang Long kongsikan, walaupun mungkin banyak di antara kita semua dah kenal dah abang Long ni. Cuma nak minta abang cerita sikit tentang asal abang Long, nama penuh ya, dan juga latar belakang asal daripada mana dan menetap di mana, dan sekarang ni tinggal di mana insya-Allah, sebagai permulaan kita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata penggelar tak cukup kedua, tak boleh. Saya minta satu tuan-tuan Ramadan. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada komisi di sini dan imam di sini dan ustaz di sini, tuan-tuan dan puan sudi hari untuk dengan sharing saya. Satu juga saya minta, tak payahlah abang saya abang wakil anak saya ada, tak Fadil atau mau Fadil, tak mau Fadil atau Muhammad, tak Muhammad atau Boy lah itu. Kalau abang saya abang saya tak layak nak kasih pahala. Saya pun tak ada kuasa nak kasih pahala dan rezeki. Saya pun manusia seperti yang tuan-tuan dan puan. Kalau kita apa abang Allah ajar dapat pahala, dapat orang kata dapat rezeki macam-macam.
rezeki itu daripada Allah. Kita Allah. Tapi kalau orang manusia pun saya tak nak. Dia nak bagi nama saya yang senang hadir saya. Kan saya lagi suka. Pasal tu abang pada saya, pencuri mana nak mampu dia mencuri. Dan orang besar mana nak mampu dia orang besar. Orang bodoh dia bisa mampu. Tapi bukan saya nak letak. Tapi first time saya pergi meeting, saya terkejut nampak panel saya abang hadir. Tanya kenapa tak letak itu. Kan nak mampu awak hadir. Tak pasal apa saja cerita abang hadir. Dan apa saja cerita dia sepadan. So apa lah dia cakap, dia letak nama saya abang. Itulah kita sampai sekarang. Tapi kalau boleh pun saya nak kikis-kikis itu pernah. Pasal apa tak wujud dah benda saya. Sejarah hitam pada saya tak wujud dah benda. Saya sekarang tengah menghadap ke depan. Tak nak menghadap ke belakang lagi takut. Tapi insyaAllah nama saya Muhammad Fadil Musin, umur 29 tahun, sangat bujang. Dengan saya tak punya, insyaAllah. Saya datang sini pun bersyukur Allah tetapkan saya walaupun saya pernah aksiden, baru juga aksiden, tapi Allah berikan saya kekuatan untuk gerakkan. Walaupun kita tertolong pun, alhamdulillah Allah berikan murah rezeki untuk sewa kita lagi. Untuk orang kata tu dimudahkan untuk kita tolong. Dan itulah saya mohon Allah mudah-mudahan tiasa berdoa apabila kita yang baik, walaupun kita tak baik. Saya tak boleh cakap orang, saya tak boleh berikan cakap dapat balak macam-macam, saya tak boleh, tak mampu. So sebelum saya berhijrah memang saya cakap orang Cina banyak. Saya tak percaya dengan kampung Melayu. Pasal apa kampung Melayu ni seperti apa tau? Cakap ti kosong, empat antara satu sama lain. Orang kata apa, duduk dalam masjid boleh empat antara satu sama lain, boleh kutuk antara satu sama lain. Sedangkan dalam masjid rumah Allah. Kenapa saya tak dapat rumah orang Melayu? Jadi tak seperti, jadi tak tepati dan cakap macam tu kosong. Setakat ilmu sikit dia dah lebih-lebih. Inilah manusia Melayu. Tapi Islam tu clear. Kita bukan orang Melayu, kita orang Islam. Pada saya kita Islam. Orang Melayu setakat senaran, nama gelaran. Pada saya lah. Itulah dari situ saya tak suka campur Melayu, saya campur Cina. Dari situ saya nama Islam, tapi saya dah minta pada Allah. Saya caci Allah, untuk Allah, hina Allah, Melayu Allah. Nama Islam, Muhammad Fadil Musin, orang Islam. Tapi saya campur Cina kenapa? Saya tak campur Melayu macam ni lah. Saya campur Cina, Melayu Allah, Bui. Orang Cina saya biasa sebelah saya. Saya jatuh pun dia bangkit saya. Jatuh bangkit balik. Tapi kalau Melayu, bangkit tak bangkit pun tetap tolong. Tolong sekali bukan dia cukup. Lepas tu tolong umpat antara satu sama lain. Dan dia tak berapa banyak dah air orang yang keluarkan. Inilah manusia. Dari situ lah saya dah mengelamahan, saya dah mengotak, saya tak belajar apa-apa, saya tak tahu agama pun. Saya tak tahu baca doa, saya tak tahu baca bismillah, saya tak tahu huruf, tak tahu huruf. Satu hari tu umur saya 12 tahun saya masuk Syufana. Tapi Singapura pakai Syufana. Saya cuma berharap kat sini Syufana. So di sana pakai Waiso. Dari umur saya 15 saya dah masuk Waiso. Lepas tu saya dah keluar, saya buat lagi perangai saya tak betul. Sampai ke satu hari tu saya ganti kam. Ganti kam saya pakai gaduh. Saya pakai gaduh minta. Saya gunakan duit untuk ubah diri saya, untuk ubah kaki saya, bukan tangan saya ubah. Saya tak nak untukkan tangan saya. Bila saya ganti kam tu pasal pada saya lah orang best dia macam dah pergi sketch nama saya. Dan kasih duit 5 orang tapi sketch saya. Orang berhenti, Iliati, Melayu, Iliati semua makan-makan. Dari situ lah saya gantikan cuba, saya kira potong telinga saya buka, tak boleh dengar, jauh tak dengar. Saya gantikan hampir nampak 5 minit, saya dah arah dah. Sampai tu hospital emergency, saya terbaring kat situ, kat lantai. Orang angkat saya, bakal oksigen. Saya mengharapkan oksigen. Sampai Pak Kata-Kata dia bukan nak balut kepada saya 4 minit.
sekali itu saya masih ingat dalam 3 second saya dah tak salah lagi, saya dah joget, kata-kata dah joget dah, apa kan saya collapse, saya dah mati dah. Bila saya dah operation, dah pergi bedah, dah bikin kompo semua kan, saya pelik sangat. Saya boleh duduk tengah mobil aku, saya boleh duduk, dah kata-kata saya duduk, saya boleh ucap Alhamdulillah sebab aku tak mati. Sedangkan saya tak tahu dulu, tak kenal. Saya dari kecil sampai besar tak pernah belajar Melayu. Saya cuma dari kecil, umur saya 12 tahun, saya mau tu Cina. Apa bahasa dulu lah, kalau dulu saya masih hafal lah ayat-ayat Cina, mungkin orang kata pun dia punya seruan. Tapi sekarang tak lah, saya lagi hafal, insyaAllah hafal Al-Quran, insyaAllah. Tapi satu ayat pun saya tak kenal, tapi boleh. Bila saya sadar, saya boleh duduk, saya boleh ucap Alhamdulillah, tapi aku tak mati. So saya bertemu apa ni ayat ni aku keluar dari aku, padahal aku tak belajar. Okay, tak apa. Bila kelamaan saya dah baik, saya mula isap dada 4 ke 6 tahun. Saya isap lancar sampai kurus. Di badan saya semangat ni kurus. Saya rasa contoh abang ni yang kurus, cengkung muka tak senonoh, mata benda gelap hitam, tak senonoh, hidup tak terkeluar, berubah sendiri. Sampai satu hari tu saya pelik, dan saya dengan kawan saya dah main sapu semua. Saya boleh berbual dengan kawan saya pasal agama Allah. Saya boleh ajak solat, boleh solat dan boleh baca doa. Sedangkan saya tak baca, saya tak pernah baca, tak pernah kenal huruf Allah. Ayat Quran, alif, wa, semua saya tak kenal. Dari umur saya kecil sampai besar tak pernah belajar macam sama. Cuma dengar je, tapi bodoh. Adik saya belajar lah, saya tak belajar. Tapi saya rasa macam pelik. Bila saya nak sambung, saya boleh berbual agama, saya boleh solat, saya boleh tahu hukum. Bila tak ada sambung, otak saya kosong, seperti orang kata apa, free thinker. Hidup saya memang free thinker, ada believe in God. Saya believe duit ni boleh gunakan orang jadi suruhan saya. Itu je saya belum tahu. Ada duit, guna, buang tanah, tukar cantik kan? Dengan susah, kita gunakan orang macam ini. Menurut saya, bila saya sadar yang bahkan hari ini saya macam pelik-pelik dalam hidup saya. Pelik dengan kenapa macam isap dada, nak solat, tak isap dada, tak ingat solat. Saya mungkin kata betul, saya tak nak isap dada, saya nak stop. Benda-benda kalau semua saya dah stop. Pasal aku datang pelik dalam hidup saya. Walaupun saya khayal, walaupun saya hyper, saya perasan tu benda-benda pelik datang dekat hidup saya. Dalam 2015 saya lalu mimpi kiamat. Saya mimpi kiamat seperti apa? Kat tepi pantai dengan wanita ramai, dengan lelaki ramai, dengan marah semua. Sampaikan saya tengah duduk, saya nampak ini macam laut, tinggi dia tingkat 8 ke 9. Tinggi dia memang takut. Sampaikan saya datang kat kawan saya, jom lari, kiamat datang. Kawan saya buat bodoh, tak nak dengar kata saya. Saya lari dari surat. Bila saya lari surat, saya gerak atas toleh belakang, tak ada laut datang. Saya sadar pukul 1 lebih 2 pagi gitu, saya rasa takut sangat. Beza dengan takut dan keadaan kita pukul. Kita pukul mungkin dalam 3-4 hari kita dah secure diri kita dah tak takut lagi. Kita keluar lagi rumah. Tapi kita punya rasa takut sampai sebulan saya tak nak keluar rumah, duduk rumah. Macam saya dapat itu rasa yang besok ni saya akan mati. Saya boleh dapat rasa besok ni saya akan mati, saya akan tikam orang. Sampai kan saya bikin putus, saya nak keluar rumah, saya tak nak keluar. Satu hari ni saya ada kawan, dia memang calon kawan sekolah, Henry. Dia datang, dia call saya, dia cakap apa? Jom dia, lama tak nak kau, kita jom kita pergi solat, kita pergi makan agama. Bila dia cakap bab solat, jom solat, macam seperti satu batu mentak pada saya kuat, impact dia kuat sampai saya boleh terfikir, sampai bila saya dah rumah, keluar mati, takkan tak ada rumah tak mati. Mesti anytime dia mati, macam tu anytime dia datang, tak kira keluar rumah dia. Dengan keadaan maksiat, dada, keadaan isap dada, keadaan kita apa, kita
tengah sujud ke, atau kadang kita tengah mandi ke, buang air besar ke, atau main game pun boleh datang. Dari situ saya terfikir, dalam pengusaha orang, kalau sekiranya ajar dah sampailah aku nak pergi ke rumah aku. Tapi saya ikut kawan saya pergi solat, isteri rumah saya tak pernah miss. Masa 2-3 minggu tak pernah miss. Cukup waktu, belum waktu saya dah sampai ke masjid. Isteri rumah 2-3 minggu. Tapi pelik saya tak yakin Allah, belum lagi yakin Allah. Tapi isteri rumah dan terus ikut baca doa semua pelan-pelan. Sampai orang tengok saya tahu bahawa semua saya tak nak tunggu rumah ada kawan saya nak sama dia. Bila satu hari itu saya jumpa jemaah tabligh yang selama ni apa yang saya pernah dulu kutuk jemaah tabligh, yang hina jemaah tabligh, yang saya pernah dengar orang hina jemaah tabligh, ada orang kata kena halau di masjid. Tapi saya fikir benda, kita halau orang dalam masjid di rumah Allah, takkan kita nak suka-suka kita nak halau. Sedangkan di rumah Allah kita pun beribadah dekat rumah Allah, tapi halau sesama insan. Walaupun kita tak suka dia pun insan Allah. Dia Allah ciptakan kita. Kita pun Allah ciptakan. Kalau kita tak suka dia, kita tak suka ciptaan Allah. Kita tak suka Allah ciptakan dia. Apa guna kalau kita pergi sama-sama nak ubah? Kan? Kebanyakan orang yang kutuk-kutuk gini lah. Bila saya duduk macam tabligh, saya merasa pelik kan? Rasa hati saya tenang. Yang takut tu jadi tenang. Tapi saya belum yakin Allah. Yang takut tu boleh jadi tenang sangat-sangat. Bila duduk bayan, berbual ayat tasawuf, pasal Nabi, macam mana sahabat-sahabat dulu, hebat-hebat. Saya dengar saya macam tenang, rasa beza main hidup saya. Tentang pasal dulu sahabat tak mempat atau sama-sama lain pernah mempat, tapi dia cakap apa, tak salah saya, tak menurut kita ada saudara-saudara makan harga saudara kita. Saya dengar saya macam ni, dahsyat ada orang hebat. Sampai dari saya saya pun macam berminat saya sampai berhijrah. Bulan saya berhijrah, saya keluar 3 hari setiap bulan. Bila saya keluar 3 hari setiap bulan, saya masih ragu-ragu, tak percaya Allah. Memang tak percaya. Tapi cuma boleh, kenapa saya boleh solat? Bila saya keluar 40 hari, saya cakap saya yakin Allah tu ada. Bila saya keluar 40 hari lah di Palembang. Di Palembang lah yang Allah tunjukkan cash pada saya. Allah bantu cukup-cukup apa yang saya sesat. Saya tengah keluar di Palembang, kita nak malam-malam diskusi dengan orang-orang lain macam saya ni, yang kena hina, kutuk, caci semua ni. Pendapat mata manusia lah. Kita mesti malam berdoa-doa. Dan kita tak bikin temu janji. Kalau sendiri, kalau kita hilang, kita jumpa kat satu tempat, markas. Tak ada bikin janji pun. Kalau saya hilang pun, saya tak tahu nak jalan mana pun. Kalau dia hilang pun, kawan-kawan saya kalau hilang pun, dia tak tahu nak jalan mana. Betul, dari situ saya terfikir, okey, kalau kita keluar, kita mau berdaulah. Bila saya dah mau berdaulah, saya rasa macam jasper. Semangat dia pernah duduk orang macam ni, pernah duduk. Tapi bila saya naik motor, saya suka seorang, tak suka terbang. Memang hidup saya memang suka bawa motor seorang. Kalau nak bawa seorang boleh, tapi kalau nak ikut, kau mesti duduk seorang. Jangan nak tap-tap saya, jangan cuit-cuit saya tak suka. Ikut dia. Apa-apa sama-sama jalan. Dan itu dia untuk saya. Kalau accident pun sama-sama jalan. Itulah saya. Bila saya naik motor, saya kena kilas dengan mak motor di Palembang. Dia motor susuk, saya pakai fosok. Saya kejar dia, saya dah terkejut, saya kejar. Bila saya kejar tu, tak boleh mampu nak kejar orang. Pasal aku dah fosok, pakai putih. Saya fosok tak ada putih. Konon-konon nak boleh kejar. Dah motor brake, kan motor ni susuk. Aduh, pening. Saya tinggalkan jemaah saya. Bila saya dah tinggalkan jemaah saya dah stop kat traffic. Bila saya turun belakang, jemaah saya tak bersama saya. Alamak, saya dah paling pening. Saya dah satu saya kerja tak dapat. Nafsu syaitan saya dah kuat. Saya sedar nafsu saya kuat untuk nak pukul juga. Pasal dia terkejut saya. Saya tengah berzikir kat atas motor, dia boleh weng gitu. Alamak, terkejut sebab motor tak wobble. Kalau wobble saya sedar. Itu yang saya wobble, saya maki diri saya. Wobble lah ni. Kalau tu tak kerja, kalau dah bersama dengan tu jemaah. Ni sekarang macam mana ni? Saya pula tak bawa handphone.
Yang pernah ni tak pakai handphone, tapi kenapa? Saya dengar kata kawan saya, dia kalau keluar ni jangan pakai handphone. Pasal apa? Kalau kau main handphone, apa yang belas solat malam, bayatan confirm pada salam di kanan, kau cek ada WhatsApp. Confirm ni umum ke tak pernah jadi, mesti ada. Macam tadi pun sama, saya cek handphone bunyi kan, saya cek ada WhatsApp kekasih ke siapa ke. Saya tu yang kawan saya cakap, fokus. Yang mau iPhone kau fokus, niat nak kata. Bila saya fikir, bila saya jalan, saya ada duit nak handphone, tapi nombor jemaah tak ada. Saya tak tahu nombor orang, pasal saya tak pakai handphone kan. So tak kuliah, tak payah ambil nombor orang. Bila terjadi gini, alamak nombor orang tak ada. Duit ada nak handphone, terpaksalah diam lah. Itu yang saya dapat terfikir pula. Kalau saya suruh jaga niat tu apa, islamkan diri, niat nak terjaga, jangan niat bukan. Saya cuba, saya dah fikir itu, saya cuba. Ya Allah, kalau sekira kau betul, kau ciptakan aku, kau berikan aku daya, kau berikan aku rezeki, kau maha kuasa segala-galanya, kau bantulah aku. Aku dah rasa 3 jam lebih ke atas Palembang ni sesat, ulang alik 3 jam lebih nak ambil subuh. Saya nak nangis betul ni. Kalau kat Malaysia, saya pernah sesat kat Malaysia, tapi kena duit, alhamdulillah selamat saya. Allah pun selamat saya juga pakai gunakan handphone. Tapi kat Palembang, saya tak tahu nak cakap apa. Satu apa tak ada, handphone pun tak stable. Bukan nak kutuk, tapi kalau saya beli handphone pun macam mana nak saya nak cek, tak ada signboard. Main jalan gitu je. Saya dah macam mana pula saya nak balik. Saya mohon Allah Ta'ala balik Allah. Yang macam saya ni, memang saya lupa. Bukan semua saya datang, saya dah mohon Allah. Terus tiba-tiba saya dapat ilham, terfikir, ini tempat macam pernah jalan. Baru aku datang, saya cuba ikut. Ini tempat rumah ni macam aku pernah makan, baru sampai di tempat. Macam boleh terfikir balik. Mana yang saya starting landing, saya pelan-pelan ke mana yang kita boleh makan. Terus bila saya dah sampai ke satu tempat ni, saya nampak ni lorong yang gelap. Dah saya mengacut kan, cakap susah baru-baru kan, mengacut sangat-sangat. Pasal kita tidur kat masjid sebelah buku kan, bohong ke kencing, nak pergi toilet, keluar masjid, toilet kubur. Aduh, pening kacau kat saya dah fikir nak masuk ni tak, dan je lah. Saya ada hang, saya bawa baju. Betul je lah, saya tak cakap daripada Palembang. Ada hang pun saya untuk bergoyang-goyang lah. Tapi bila saya dah masuk ke lorong, Allah, saya tak bohong, bukan betul-betul. Saya jumpa jemaah saya yang 4 orang, 2 Singapura, 2 Palembang. Diorang tengah tunggu kat luar masjid, ibu saya datang balik. Sedangkan kita tak tahu macam mana balik. Dan diorang pun tahu saya ni tak tahu patah balik. Maksud ni tempat kita. Dengan diorang pergi kat saya, Fadil, mana kau pergi? Kita ingat kau nak mati atau syahid. Saya tu tak banyak buat, saya kata saya nangis. Saya nampak orang, saya jatuhkan mati cukup-cukup. Bila diorang tanya, macam mana kau dapat tahu ni jalan? Bukannya orang berbual lah. Aku tak berbual, ambil wudhu. Saya tersujud, saya jatuhkan air mata saya yang dapat tertua. Penuh pun tak apa lah. Saya cakap hati dia, Ya Allah, dulu yang mampu, yang duit haram, yang boleh beli orang, yang boleh buat orang, boleh ubah ke aku, sebaliknya tak ada apa-apa. Bunyi itu ya Allah. Aku ni kosong, seperti orang kata apa, busuk sekali dalam hidup. Tak ada apa-apa dalam hidup. Setakat ni alat pinjaman. Saya dapat fikir, setakat alat pinjaman dia, tak ada apa-apa dalam hidup. Mati pun dengan keadaan orang kata harta tak ada bersama dengan kita. Cuma bersama kita, amalan kita, bekalan kita yang tak boleh kita bawa. Itu saya cakap dengan Allah, saya serahlah budak-budak dekat kau ya Allah. Kau segera kau kasih aku ujian, aku dah tak nak ingkar lagi, aku dah tak nak fight lagi. Aku tak mampu. Dulu kalau saya dapat ujian, pergi nama bos, alah, menolak, cekik dada, nak tenang fikiran. Sekarang saya dapat ujian macam contoh saya accident. Saya cuma cakap satu dia, tanpa ujian, kita tak akan main belajar. Saya serahlah bulan-bulan. Saya yakin yang Allah bersama dengan saya. Kereta saya totally lost.
Banyak ustaz cakap saya, kita ingat kena mati. Totally mati. Ingat orang dah, saya dah meninggal. Masa pun kereta tu tiba, enjin depan dah overlap kereta apa cermin depan. Saya ada nombor. Orang ingat saya dah meninggal. Bila saya yang kawan orang ingat, kau betul ke insiden? Okey, ustaz, tak apa ustaz. Saya sampai Melaka di hospital, saya share location. Saya Johor, Melaka, Rawang dengan beberapa satu ustaz. Tak tahu dia di mana orang tu mana. Dia datang semata-mata nak tengok orang tu peluk saya. Saya pun nangis. Betul. Saya satu luka pun tak ada. Yang belakang tak ada satu luka. Driver sampai cik dia. Saya semua cakap kepada dengan tangan dia. Jangan dulu tak pakai safety belt. Laju 118, 19. Tapi alhamdulillah, bila kita nak untuk usaha untuk Allah, kita nak sampaikan sesuatu, insya-Allah Allah akan kita. Itu kita yakin Allah bersama dengan kita. Dari situ saya pergi mana-mana, saya yakin Allah bersama dengan saya. Saya yakin apa segala ini. Apa yang datang kat saya tahu ini satu ujian untuk kita. Kita tak akan jangan putus asa. Kalau kemarin ada satu ustaz cakap dengan saya, kena sakit ni macam kita stop program kau. Tak apa ustaz, lagi aku hidup, aku nak teruskan. Bukan kerana duit. Aku niat untuk mudah-mudahan mana tahu sahabat-sahabat kita yang baru nak ni kan, baru nak tu, mudah-mudahan dia teliti satu hati. Kenapa ni abang mana dia tu boleh buat, tak boleh buat. Niat aku untuk orang fikir gitu je. Mudah-mudahan Allah bantu. Biarlah sakit aku tahan, Allah mesti boleh ubahkan. Saya yakin itu. Kalau saya mati, saya dah tak boleh buat apa lagi lah. Saya dah tak ada niat lah kalau saya mati. Tapi saya teruskan lah. Walaupun saya sakit-sakit pun, buat lupa-lupa pun, saya datang buat. Kadang-kadang saya overlook pun, saya datang buat. Saya rush buat. Macam apa? Saya takut janji orang. Saya dah bikin janji. Kalau kita tak pernah janji, macam kecil hati dia, sedih dia. Itulah saya cuba usahakan sesuatu yang terbaik. Dari situ saya selalu sampaikan saya pernah terhina dengan ustaz. Tak ramai, saya kena menghina dengan ustaz di Singapura. Cakap dia ini haram, tak boleh solat, tak sah, tak boleh. Saya cakap satu je. Sekiranya saya orang miskin, tak ada duit, tak mampu nak mampu tu, tapi Allah dah perintahkan untuk wajib untuk solat lima waktu. Tapi kalau kita dengar kata orang ustaz, siapa nak tahu dosa kita kalau kita tak buat? Semua orang boleh tahu dosa saya, tak mampu. Tapi kerana manusia yang mula status ustaz kadang-kadang saya tak tahu sampai Syirah. Saya cakap sebelah dia Syirah. Saya ni orang Singapura. Kadang-kadang yang ustaz yang pakai status apa ni, orang tahu orang yang tinggi, orang kondem, saya cuba-cuba di Singapura. Saya bangga, saya dapat masuk Malaysia. Pasal apa? Dengan keadaan dunia motivation orang buat. Di Singapura, masjid dia sponsor. Motivation satu apa pun tak ada. Kondem ada orang. Sampai satu pakcik, saya salam subuh, Assalamualaikum, salam doa, solat kan kita salam sama-sama. Macam seperti pakcik yang pakai kopiah, pakai jubah, tengok saya, tengok atas bawah, macam saya ada piara cik. Dia tengok saya atas bawah, saya nak buka tangan, dia tarik tangan dia. Bila sangat tu orang macam saya ni, sampaikan gitu macam sekali saya kena. Saya nak cuba ubah, tapi kenapa orang tak ada motivation, tak kasih semangat, konten lagi orang ada. Atau inilah tanggungjawab kita. Orang kadang ini kita support dia, bukan cakap pasal duit, kita support, kasih semangat. Betul apa? Dia ubah. Itulah tanggungjawab sebagai orang Islam. Bukan cakap tanggungjawab untuk kasih anak beli makan, kasih tempat tinggal je. Kita pun dah tanggungjawab sebagai orang Islam. Apa? Dakwah. Kesian dengan orang, bawa dia ingat Allah. Bukan kita ajar. Yang ajar ustaz sebelah saya boleh, dia belajar, saya tak belajar. Saya cuma ajar untuk apa je, ingat pada Allah je. Ingat pada Allah je. Doa kepada dia. Kalau kita tak mampu dakwah, kita doa. Kita tangan ni ibarat apa tau, tangan kita ni muda kita strong, dah tua dah boleh, tak boleh fight lagi. Tapi muda kita dari muda sampai ketua, sampai kemarin pun tetap boleh doa lagi. Lidah kita ni seperti macam jarum, cocok pada orang berdarah.
gunalah lidah kita ni seperti buah bebek, doa yang bebek untuk menyakitkan hati orang, untuk hancurkan hati orang. Menyakitkan hati orang adalah satu dosa juga kan? Tak takut lah. Kita buat amalan tapi kita buat dosa lagi. Kita buat amalan tapi kita mengumpat orang lagi, atau kita sempot orang, doa untuk orang. Saya pun kadang-kadang tak baik, saya cakap macam ni seperti macam bola campak kat tembok, kena pada diri saya juga. Kalau kita selalu main rumah sekali kan, saya cuba cakap ni pada orang untuk diri saya juga, InsyaAllah. Apa yang sebenarnya? Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Muhammad Fadil kita rupanya muda lagi 9 tahun. Kalau macam tu saya tua lagi lah. Tak boleh panggil imam muda lah. Imam tak apa muda dah saya ni, ya? Tua saya lagi, ya, Masya Allah. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat rahmati Allah. Jadi saya dah dengar beberapa perkongsian yang menarik. Saya rasa semua di antara kita pun mungkin barangkali ini antara satu pengalaman yang baru yang kali pertama kita dapat dengar, yang mana seorang insan dalam sebelum daripada ini hidup dalam keadaan jauh daripada kehidupan orang Melayu kerana tidak mendapat kepercayaan kepada bangsa sendiri yang berpegang pada agama tapi tak buat agama. Sehingga kan saudara kita duduk dengan masyarakat Cina dan terdedah dengan kepelbagaian apa yang menimpa beliau. Tapi yang saya tertarik di antara cerita-cerita tadi adalah macam mana apa dia? Ada tayang balon Fadil atau bobo masih betul lagi. Masih betul lagi. Macam mana? Macam rasa saya tak boleh bobo. Betul lah. Saya Muhammad ni. Macam mana Fadil cerita tadi? Dia cerita yang saya tertarik tadi, macam mana perkataan jom solat. Masa saya dengar tadi, saya ingat betul lah apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu kunci utama, asbab utama yang membantu kita untuk mencegah perkara-perkara yang tak baik. Benda yang sama yang saya pernah dengar, cerita yang dikongsikan oleh siapa dia ni, Fatih sebelum ni, yang bekas maknya siapa nama dia? Yang mana saya pernah dengar perkongsian dia di dalam TV Al-Hijrah. Dia cerita macam mana dia boleh berubah. Dia orang lelaki yang kau ini membuat, tapi bermulanya dia tu perubahan dia adalah apabila orang mengajak dia sembahyang. Sebab itu kalau kita tengok ibadat pertama yang Allah suruh kita ajak anak kita sembahyang dulu. Sebab dengan sembahyang, kalau anak kita boleh jaga dia secara perlahan-lahan, dia membantu anak kita membesar dalam keadaan dia cuba untuk menjadi yang baik dan dia cuba untuk meninggalkan perkara yang tidak baik. Sebab itu saya tertarik tadi. Kemudian yang kedua, tadi yang saudara Fadil kita cerita berkenaan dengan macam mana dia mendapat keyakinan Allah Ta'ala terwujud. Sebelum tu saya setuju dengan Abang Fadil. Abang pula dah nombor boy Fadil. Kan? Saya pun setuju. Sikap orang Melayu kita ni kadang-kadang dia tak membantu tuan-tuan. Tengok banyak di antara sahabat-sahabat yang saya kenal lah, dia kalau kerja niaga tuan-tuan dalam mana-mana syarikat ke dia, atau mana-mana jabatan, banyak saya tengok ada sebahagian kena santau, ada sebahagiannya kena hasad dengki. Hasad dengki macam mana? Diburu-burukan. Orang cerita benda-benda yang tak baik kan dekat bos dia. Dia cerita keburukan apa yang ada pada saudara dia. Maksudnya tak bantu langsung. Ini hakikat yang berlaku. Itu memang saya setuju lah. Tapi kita tidaklah kata semua, tapi kebanyakannya sikap seperti itu masih lagi orang kata apa, tertapak di dalam masyarakat kita pada hari ini. Benda ini asas yang kita kena buang dulu. Sebabkan Nabi kata kepada kita,
wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu semua hamba Allah yang bersaudara. Iaitu Nabi kata apa? La tabaghadu, jangan saling memusuhi, wala tadabaru, jangan saling menjatuhkan kawan di antara satu sama lain, kemudian Nabi kata wala tanajashu, jangan kamu saling berbohong di antara saudara kamu, itu adalah untuk mengkhianatinya. Banyak hadis-hadis Nabi yang Nabi cerita pada kita punca yang menyebabkan umat Islam jadi lemah ataupun Islam itu sendiri dipandang tak baik sebab pakai kita lah, pakai orang Islam. Sebab itu kita bukan sekadar daripada cerita apa yang Boboy Fadil tadi, yang saya boleh faham, kita bukan sekadar dengan perangai tidak memberi kesedaran pada orang Islam untuk terus mengikut agama Islam, tapi kita juga memberi satu contoh yang tak baik pada orang bukan Islam supaya tak nak belajar Islam ataupun tak nak dengar cerita tentang Islam. Ini masalah. Yang dari Islam tengok orang Islam dia makin jauh. Pasal apa? Pasal tidak sama di antara agama itu dengan praktikal dia ataupun apa yang dipraktiskan dalam kehidupan. Dan saya tertanya juga tadi, kenapa saya nak dapat kepastian, nak masuk tak yakin pada Allah tu, tak yakin Allah ada ke, tak yakin Allah berkuasa dulu masa dekat awal. Dulu saya tak yakin Allah tu, lalu saya maksudnya macam itu, tak yakin dari sekian Allah tak ada, Allah tak wujud. Allah macam saya janji Allah mengumpul semua. Kalau betul aku sekarang susah, kenapa aku tak tolong? Dari situlah saya tak yakin Allah. Tapi alhamdulillah walaupun saya janji Allah untuk Allah yang gelap sangat, saya bersyukur. Saya takut kalau Allah datang hidayah bagi. Pasal saya mohon semua, saya mohon sangat-sangat betul-betul susah Allah berikan hidayah dan taufik dan hidayah. Macam tu hidayah ada, kekuatan kalau kita tak ada, kita pun mahu juga. Tapi alhamdulillah keadaan orang macam saya ni Allah berikan saya peluang, saya bersyukur banyak. Saya paling takut sangat-sangat nak kembali macam dulu, takut betul. Bila refresh lagi saya punya hidup semuanya yang ada semua nak muncul, hidup saya muncul ke sampai pihak mati, semuanya yang dari 3 kali sampai pihak mati, 3 kali sampai pihak mati, takut saya. Itulah saya bersyukur Allah tu masalah sama. Baik tuan-tuan, jadi kalau kita tengok tadi, kita boleh ambil pengajaran dari sini. Nikmat yang paling besar yang Tuhan suruh kita minta tiap-tiap hari dan sembahyang kita adalah hidayah. Bahkan kita dalam solat subuh, masa kita kunut pun kita minta hidayah dulu. Allahumma hdini fiman hadai. Baru kita minta yang lain. Tuhan ajar kita minta hidayah dulu, yang lain kita minta kemudian. Sebab tu banyak orang hari ini, dia kalau doa dengan Allah Ta'ala, dia minta harta dulu, dia minta kaya dulu, dia minta itu dulu, ini dan sebagainya. Tapi dia terlupa antara semua benda tu yang paling penting adalah dia minta hidayah Allah Ta'ala dulu. Sebab apa? Kalau tak ada hidayah, kita punya doa pun Tuhan tak balak. Walaupun Tuhan bagi yang lain, tapi Tuhan bagi itu dalam keadaan bukan bagi untuk kebaikan pada kita. Sebab hidayah itu sangat penting. Sebab itu kita boleh belajar, Allah Ta'ala wajibkan kita dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita baca Allahumma hdini fiman hadai. Kemudian doa yang Nabi ajar kita baca lepas sembahyang, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Minta hidayah dulu, baru boleh dapat takwa, baru boleh dapat yang lain. Jadi kat sini saya dapat rasakan bahawa tuan-tuan, hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada saudara kita Fadil menunjukkan bahawa itulah hakikatnya nikmat yang paling besar. Saya rasa apa yang saudara Fadil kita rasa, nilai hidayah itu saya rasa dia lebih merasainya daripada saya. Sebab kita nilai-nilai Islam lah. Jadi kita tak pernah rasa macam mana Tuhan nak bagi hidayah kat kita. Sebab itu bila-bila masa kita tak hargai nikmat itu, Tuhan boleh tarik balik hidayah. Yang saya bimbang, sebahagian ulama kata Tuhan dia bagi nikmat kita yang lain, dia boleh bagi banyak kali, dia boleh tarik, dia boleh bagi, dia boleh tarik, dia boleh bagi, berulang-ulang. Tapi hidayah Tuhan bagi sekali, Tuhan takkan bagi banyak kali. Dalilnya apa?
dalam Quran bila Allah Ta'ala kata innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra. Siapa yang Tuhan bagi hidayah, dia beriman, kemudian dia kufur, Tuhan tarik balik. Dia beriman, dia kufur, Tuhan tutup ayat tu. Allah kata aku tambahkan dia kufur, aku takkan bagi hidayah kepada dia. Sebab tu tuan-tuan tengok ayat ini cerita tentang orang Yahudi, orang Nasrani. Sebab Tuhan bagi ruang hidayah, dia tak nak ambil hidayah, Tuhan bagi sekali tuan-tuan. Jadi sebab kita boleh ambil pengajaran yang sangat besar. Tolong jaga hidayah yang Allah bagi kat kita sekarang ni. Hidayah kepada saudara kita Fadil adalah Allah bagi dia jalan untuk nampak Allah. Sekarang walaupun tuan-tuan rasa barangkalilah kita nak katakan saudara Fadil kita ni macam baru nak mula, sebenarnya saya rasa dia dah lama mula. Dia bukan baru memulakan perjalanan dia, saya rasa dia dah memulakan lama perjalanan dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tu saya minta sendiri dengan Ustaz Singapura ni. Tengok ni. Minta tak silap kamu ni nasihat. Sebab apa? Kan Allah Ta'ala dah sebut, minta maaf, kan Nabi SAW dah sebut at-taibu minan dhanbi kaman la dhanbala. Orang yang dah bertaubat kepada Allah, di sisi Allah adalah seperti dia tu tak pernah ada dosa. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan tengok saya ni macam ustaz, nampak bagus kan, jambut banyak lagi lagi saya kalau tuan-tuan tengok mungkin saya boleh mengajar macam saya bagus daripada dia. Tapi wallahu yuzakki man yasha, Allah tu dia sucikan sesiapa yang dia kehendaki. Di sisi Allah mungkin Adik Fadil lebih mulia daripada saya, sebab dia dah taubat. Di sisi Allah dia tak ada dosa. Rekod yang Tuhan suruh malaikat catat Allah bersihkan. Kita yang beramal ibadat, cuba tengok balik berapa banyak dosa Tuhan padam. Silap-silap dosa tu tak padam, kita yang padam. Itu masalah tu. Kita padam dulu sebelum dosa padam. Itu yang kita bimbang, ya. Sebab itu satu. Nombor dua, kalau kita baca dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala sebut illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Sebab tu saya nak katakan adik Fadil kita dah mula ibadat di dalam orang. Allah kata kecuali orang-orang yang bertaubat, kemudian dia beriman dan dia melakukan amal salih, disambung terus menerus. Sebab tu saya lagi kagum lah. Saya ni kalau demam sikit dah SMS tak boleh letak. Tanya abang langsung, kita tahulah berapa kali saya penting kuliah. Kadang saya datang tak darah, ini tak darah, ini rasa penat, rasa dah demam. Dia demam umat, kena ganti kuliah. Dia nak sebutkan bahawa mujahadah orang yang tahu nilai hidayah tu tak sama macam kita yang dah rasa laku dapat hidayah, tapi sebenarnya belum tentu kita berada di atas jalan hidayah itu yang sebenar. Sebab tu Allah sebut tadi dalam ayat Quran, sesiapa yang bertaubat, beriman, beramal saleh, Allah tukarkan sayyi'atihim, dosa-dosa yang dibuat oleh mereka dahulu, hasanat, jadi kebajikan. Masya Allah. Berapa tahun pengalaman itu? Sejarah perjalanan Islam. Bukan dia suruh ingat ni, nak kata berapa tempoh itu. Jangan kira itu. Yang sebelum hilang dalam usia 12 tahun sampai 27 tahun. 12 tahun sampai 27 tahun. Berapa tahun tuan? Tuan-tuan semua kan ada yang accountant tu ni. Takkan pakai calculator juga ke tak? Saya tak apa sebab saya bukan accountant. Berapa tahun? 15 tahun. Saya rasa lama 15 tahun. Cuba bayangkan tempoh 15 tahun, Tuhan telah tukarkan sekarang ni di timbangan kebaikan saudara Fadil kita adalah pahala, bukan lagi dosa. Sejarah silam. Sebab tu orang kita ni kadang-kadang bila ditengok, saya nak cerita pengalaman masa dalam program dulu, cerita sikit. Saya pernah dibawa pergi ke rumah pengasih. Pergi ke rumah pengasih, kami diberikan tugasan supaya bersempang dengan mereka yang dirawat di sana. Salah seorang daripadanya yang saya sembang, dia ni dah 5 kali keluar masuk. Dah pangkat PhD dah.
Kat pengasih dahsyat tu, Masya Allah. Tapi saya tertarik satu benda. Bila dia cerita kat saya tanya kenapa boleh ulang alik ni, boleh cerita sikit. Dia kata, Ustaz, sebab saya keluar, saya dah nak taubat, tapi masyarakat yang halang saya taubat. Dia kata, kau tak layak datang ke masjid. Sebab apa? Baru dia cerita kat saya, dia dulu kaki dadah, tuan-tuan. Dia tak boleh, kalau nampak dadah memang dia memang akan cari. Sampai dia penduduk di tempat dia memang tahu dia kaki dadah. Tu tak apalah, cuma sampai penduduk setempat tahu dia nak dapatkan dadah. Dia cerita kat saya sambil menangis juga. Dia kata, saya sampai itu terlalu tak tahan, Ustaz. Saya cuba tinggal tapi tak tahan. Kawan pula mengganggu. Sampai saya minta kat mak saya tahu saya nak beli dadah. Saya hentam buku mak saya sampai mati. Dia dah orang kata apa ni, di luar kawalan. Dipukul mak dia sampai mati. Penduduk kampung tahu. Penduduk kampung bila dia datang dah keluar nak taubat, dia kata, kau kalau bunuh mak, keluarlah daripada tempat ni, tak payah balik ke apa. Dia lepas dengar macam tu, dia dah tak tahu jalan mana dia. Dia tak nampak lagi ada orang lain yang boleh terima dia. Dia kata, baik aku jumpa kawan lama. Dia yang hargai aku, mereka yang hormati aku, mereka yang boleh duduk bersama dengan aku, yang faham perasaan aku. Daripada orang macam ni tak faham. Sebab tu dia 5 kali masuk. Sampai soalan terakhir dia tanya saya, Ustaz, Tuhan terima tak dosa saya bunuh mak saya? Saya nak berjanji dengan Allah, kalau Ustaz jawab Tuhan terima, mulai sekarang saya nak buat sebanyak mungkin amalan sampai saya mati. Saya nak buat untuk mak saya nak tebus balik dosa yang saya buat pada mak saya. Tuan-tuan, kita kalau adik-beradik dengar adik-beradik kita bunuh mak kita pun boleh tentu yang adik-beradik sehari-hari boleh maafkan. Saya kata pada dia, Allah, tidak ada satu dosa pun di atas muka bumi ini yang Allah tak boleh maafkan. Allah kata dosa paling besar itu syirik. Itu dosa Allah tak maafkan. Tapi kalau kita taubat, dosa syirik itu pun Allah maafkan. Apatah lagi dosa membunuh ibu. Taubatlah. Dia pun menangis, dia bertaubat. Alhamdulillah, sekarang ni dia dah berapa tahun dah dia dah tak masuk dah pusat rawatan di pengasih tu. Dan sekarang ni dia dah bertugas Bilal. Masya Allah, dia dah jadi Bilal. Bukan takat Bilal, kadang-kadang dia merangkap imam, tapi dia tak balik lagi kampung dia. Dia terpaksa lari sebagai perantauan di tempat lain. Dia terpaksa bawa muka bau di tempat yang lain, sebab dia takut kalau dia balik kat tempat asal dia, orang akan suruh dia jadi masuk ke rumah pengasih balik. Dia tak nak. Padahal tuan-tuan, walaupun dia bunuh mak dia, tapi dia dah berjanji bahawa dia kata, mak saya redha tak saya kata pada dia, walaupun kamu bunuh mak kamu dah duduk di alam barzah, tapi kalau kamu buat amal soleh itu sampai pada mak kamu, dia suka tengok kamu menjadi soleh. Akhirnya dia jadi baik tuan-tuan. Sampai sekarang Masya Allah, saya rasakan dia sekarang ni tengah belajar untuk pergi haji. Walaupun dengan gaji yang tak berapa banyak, tapi dia kumpul duit nak pergi haji. Dia kata, saya nak selesaikan saya punya haji, kemudian saya nak buat haji untuk mak saya. Sebab apa saja mak saya tak sempat buat, saya nak tolong buatkan. Masya Allah. Sehingga kan saya rasa inilah anak yang soleh. Walaupun masa dia hidup orang kata dia ni anak derhaka. Sebab jangan pelik, ada orang masa mak dia hidup, dia anak soleh, buat baik kat mak ayah. Mak dia meninggal, doakan mak pun tak. Ini anak yang soleh masa mak ayah hidup, tetapi dia derhaka lepas mak ayah dia mati. Tak guna anak macam ni pun. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya rasakan bahawa ini satu pengalaman yang sangat baik untuk kita berkongsi bersama. Baik, kita ada round lagi ni. Sikit lagi nak okay, boleh cerita tak sikit macam mana rasa perbezaan selepas sebelum daripada berhijrah dengan selepas daripada hijrah? Mungkin dari sudut orang kata apa, ketenangan dia, ataupun rasa Fadil rasa dari segi semangat nak cari ilmu, ataupun semangat untuk beri kesedaran kepada masyarakat supaya boleh berubah, kerana hidayah itu ada ruang juga bagi mereka sebagaimana yang ada pada Fadil. Silakan. Dulu kadang-kadang saya tak tertolak,
Sekarang bila saya berhijrah, saya rasa tenang. Tak ada dulu pun saya okey-okey, saya tak peduli. Saya share sikit lah. Kemarin saya pergi di KL bulan lepas, 4 hari bulan sampai 5 saya nak pergi Singapura. 26 saya naik KL sampai 31 tak salah bulan 4. Saya tak bulan 5 bulan lepas saya puas puasa bulan 5 saya pergi itu dengan saya dijemput dengan TV Al-Hijrah CEO Azlan Izlan. So saya cuma sangka bawa speedback, satu lain percaya balik dia yang buat TV business saya pun tak expected yang saya punya yang memutuskan saya punya jalan untuk dia pun datang. Bila dah selesai semua, nak tidur, dia call saya nak tidur orang. Betul. Bang, dia cakap saya, bang, abang nak balik bang, abang stay in India, saya bayar. Dia cakap, bang, saya saya tak kisah, tapi pakaian nampak tak pakai saya tu. Satu lain je dah pakai untuk besok balik ni. Luggage terpulang, saya dah siap-siap dah pakai dah. Cuma nak balik, setiap hari tidur dulu, pulang pagi berangkat balik. Jika ada nama nanti benar sangat, saya tu sampai ke bawah semua. Kalau betul dia punya itu tenangkan hati. Tapi saya tenang, cuma sebab risau tak ada baju. Tu saya cakap, bang, saya risau ni mulai baju. Nanti pakai yang cuci, dia pakai. Tu cuci lagi pakai, cuci baju penat tak aku. Tu saya cakap, dia cakap okey tak apa, saya mengadakan RM100 untuk berikan ke bawah. Mungkinlah tak apalah, bila pasal kita kalau dah keluar 3 hari kita semua bawa 40 hari semua bawa 3 helai baju, 3 helai semua hari. Tak ada sampai lagi. Apa yang saya belajar, saya gunakan yang apa yang saya buat ni. Jadi bila sebelum saya nak keluar ke hotel, saya dah berdoa kepada Allah, aku tak ada bantu aku je Allah. Aku risau pada pakaian ni. Takkan dengan pakaian aku bosok ni, aku cuci itu je Allah. Kali saya dah pergi KL di Mesir India, kan ada kedai-kedai yang cuba kota. Kita dah masuk solat zuhur, ada satu sahabat saya tak kenal dia, tapi dia jemaah juga. Dia cakap, "Mak, dekat dulu lah. Ada sahabat kita jual baju orang Pakistan, kota macam-macam." Jadi insyaAllah, alhamdulillah. Macam kita sendiri kat bawah tu, jumlah 150, 180 macam nak ketuk pulau-pulau. Saya rasa kat $10 je, saya bawa $10 Singapura. Kalau ini kalau tukar pun RM30. Nak berapa? Saya pergi untuk saya, air saya, makan dah habis. Nanti saya lawa-lawa, tapi saya rasa senang biar. Saya nak tengok jumpa lah. Saya nak tengok, saya masuk ke kedai, apa yang dia cakap tu. Terus ada satu pekerja cakap, "Bang, abang pilih, kita kasih diskaun RM18 gitu." Abang bayar satu baju RM18. Satu baju RM60. Saya tu bersyukur, saya kontak okay, alhamdulillah dapat baju untuk hari RM100 kan. Kali bila satu mau saya masuk, mau saya cakap satu, "Bang, saya kasih abang 3 helai baju, 3 helai baju dalaman dan poket tengah, zip tengah dengan 3 helai seluar, satu jubah, satu minyak wangi mak apa Arabnya, dengan satu hadiah kepada mak abang Fadil yang apa terlalu besar." Dia cakap, "Ini semua saya halalkan hadiah." Saya terduduk kursi, saya pilih baju. Dia cakap itu, saya terduduk, saya terangis. Saya totally nangis macam budak kecil. Saya totally nangis, tak ada jaket, tak ada malu, tak ada segan. Orang cinta dan malu. Saya duduk, saya nangis. Saya nangis, "Ya Allah, terima kasihlah Kau mudahkan urusan aku, Ya Allah. Kau mudahkan, Kau terima doa aku, Ya Allah. Syukurlah." Tapi sambil-sambilan saya tu, orang kawan saya yang satu orang begitu, dia cakap, "Inilah, apabila kita niat betul sungguh-sungguh, kita yakin Allah membantu, inilah Allah memudahkan." Jadi dia pasal niat saya ni, sambil-sambilan saya untuk dakwah kawan saya yang meneruskan jadual saya.
sambil-sambil dia ingat dia bikin jadual, saya dapat sana tak, dia pun saya dakwah sekali. Sampai bikin jadual saya, dia pun saya dakwah sekali. Itu yang saya tak kira siapa lah, bukan yang saya dakwah kasih dia ke apa sharing tak. Sampai yang jadual saya tengok dia lain sikit, saya kasih dia ingat. Itu lah, alhamdulillah dengan keadaan Allah mudahkan. Tahun lepas saya berazam untuk umrah dengan mak saya dia, tapi saya tak duit. Singapura ni memang susah macam tu. Pada orang yang datang senang kerja kalau tak kerja. Yang orang Singapura macam saya, orang yang berhenti tu, Allah dah macam tu mengambil 1 tahun saya tak kerja. Tapi alhamdulillah saya dapat apa kerja patah-patah, mungkin alhamdulillah dapat sikit-sikit. Bila saya berazam, ya Allah aku tak ada duit, tapi aku masih bingit sangat. Ada aku tengok TV, tengok muka, aku nangis. Saya nangis di langit. Berkali-kali, 10 kali saya tengok Kaabah, 10 kali saya nangis kat dalam TV. Tapi dia berkata, ya Allah, janganlah Allah, aku berazam Allah, betul-betul nak pergi rumah kau, nak bawa aku sebelum aku meninggal. Jadi betul-betul saya sampai ke Ampang, saya ada problem dengan apa, Samsung Yusuf, dengan apa, satu penan. Saya pergi pada tu ada satu abang ni datang, bang, Abang Nur Fadil, teruskan kami Abang Nur Fadil. Saya dah dengar keadaan kau. Saya ada ajak ni, abang dengan abang bulan 12 pergi umrah. Kita sign kontrak, pergi sampai pergi tak sign kontrak semua. Apa untuk buat, untuk saya pergi umrah bulan 12, 15 saya bulan 12. Saya betul dengan itu, saya nangis. Ya Allah, selama ni aku minta alhamdulillah, sabar. Akhirnya bulan 12 saya dapat pergi. Saya tak sabar ni sekarang. Kalau untuk pergi umrah walaupun Karachi lah, umrah tu, kalau boleh saya nak minta semua cepat-cepat. Saya nak hasil rumah Allah. Tapi Allah dah tetapkan untuk bulan 12, saya serah. Itu je. Saya rasa bersyukur banyak. Saya rasa Allah membantu, Allah memberikan kemanisan apa segala. Kalau ada apa dengan manusia, dengan orang kata hari-hari kita minum kencing apa, air manis boleh kencing manisan, itu makian. Tapi Allah memberi kemanisan manis itu tak ada sakit, tak akan termaki. Imam puas, Imam terlibat, tak ada salah pun. Itulah saya rasa bersyukur Allah membantu. Ya Allah membantu doa. Macam saya tak tahu nak cakap apa. Saya kalau cakap orang ingat nanti saya keluarlah sikit tanya. Macam ni, apabila kita dah dapat, dia tahu sendiri. Kemanisan iman ke, kemanisan apa pun Allah beri, tak ada siapa pun boleh faham. Kecuali dia sendiri dapat rasa, dia sendiri tahu. Itu yang saya cakap. Betul tuan. Sebab tu apa ni, kata Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi bila dia semayang malam tuan-tuan, selama berpuluh tahun, dia kata kalaulah seandainya raja-raja yang berada di atas mahligainya, yang sedang berada dalam kegembiraan dan keseronokan, yang dimaksudkan adalah Raja Rom ketika itu, walaupun mereka rasa duduk dalam keadaan yang begitu lazat, begitu selesa, kalaulah mereka tahu macam mana kami lagi seronok duduk di hadapan Tuhan, tapi bukan duduk di hadapan Tuhan dalam keadaan baring, tapi dalam keadaan berdiri. Kalaulah mereka tahu kelazatan dan keasyikan kami sedang berdiri di hadapan Tuhan, mereka sanggup untuk berebut kelazatan ini dengan kami, hatta untuk memenggal kepala kami. Nak bagi tahu orang yang tak, hanya orang kata apa tu, lupa orang tak kenal hanya jauh hari kenal Malika. Bukan begitulah tu ya. Maksudnya orang yang rasa dia yang lebih tahu macam mana kelazatan. Saya nak syurkan beginilah. Satu di antara pengajaran yang saya boleh ambil daripada apa yang saudara Fadil kita cerita. Pertama sekali tuan-tuan, kita ni janganlah bersifat satu mindset yang kita letak di kepala kita. Kalau kita tengok saja orang yang jauh lebih tak baik bagi kita, itu kita yang kata, kita yang sangka. Contohlah, kalau saya tengok ada orang main motor semua kan, mungkin pada pandangan saya nampak bahawa saya lagi mulia daripada dia.
Sedangkan kita tak tahu masa kita sedang melihat ni, saya nak ungkap balik kata-kata yang disebut oleh Abu Hasan Ali Al-Lalawi, seorang pendakwah India yang begitu masyhur. Dia kata kita tak tahu satu hari orang yang kita pandang rendah tu, Tuhan bagi hidayah pada dia, dia jadi baik dan dia lebih mulia daripada kita yang pernah bersangka pada dia. Sebab itu Nabi SAW masa Nabi nak dakwah tuan-tuan, Nabi tengok orang-orang yang ada di hadapan Nabi, baik Abu Jahal ke siapa ke dan sebagainya, maka Nabi melihat mereka sebagai orang yang menjadi teman kepada Nabi, yang boleh Nabi jadikan sebagai teman. Iaitu Nabi nak dakwah, nak dekat dengan mereka, kemudian bila mereka jadi dapat hidayah, mereka jadi baik, maka itu ada manfaatnya untuk Islam. Sebab tu kita kena ada pandangan yang macam ni, supaya kita bukan menjadi orang yang suka menghukum, tapi kita menjadi seorang yang suka membantu, ya, orang yang suka membela, tapi bukan seorang yang suka menghukum. Saya bagi contohlah. Ada satu hadis Nabi SAW, riwayat Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu. Satu hari dia kata dalam majlis Nabi, ada seorang remaja lelaki yang mana dia kata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku lepas habis kuliah ni nak pergi berzina. Saya yakin tak ada orang lepas dengan kuliah nak pergi buat maksiat. Itu memang pelik bin Ajaibah. Pasal dulu dalam kuliah ni iman kita naik, kan? Tiba-tiba dia tak naik, dia nak pergi turun pula iman. Dia kacau tu kan. Jadi dia kata, ya Rasulullah, aku nak pergi berzina. Semua orang tengok, memandang dia, rasa nak menerkam ke atas dia, ataupun nak merasakan budak ini mungkin barangkali berkurang ajar kalau dia cakap macam tu. Tapi Nabi pandang dia sebab dia orang jahil. Nabi kena tengok, oh, cara dia respon tu Nabi tahu dia adalah orang yang dia adalah orang yang ada potensi untuk menjadi baik, cuma dia jahil. Sebab tu Allah kata, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Bila kamu berhadapan dengan orang yang ada potensi jadi baik, cuma dia kurang ilmu, cakaplah benda-benda yang baik, sebab itu membantu dia. Akhirnya Nabi panggil, Nabi suruh dulu sudah. Nabi kata, wahai anak, Nabi panggil panggilan yang baik. Kalaulah kamu nak berzina, boleh. Bagus tak ni? Boleh pula kata. Tetapi saya nak tanya dulu soalan. Kalaulah seandainya emak kamu berzina dengan orang lain, apakah kamu meredainya? Oh, saya tak setuju. Kalaulah adik perempuan kamu berzina dengan orang lain, kamu bagi tak? Saya tak benarkan. Kalau kakak kamu, kalau itu, kalau ini Nabi tanya. Semua ada beradik kenalan keluarga dia tak benarkan. Tapi Nabi tak cakap kalau nenek kamu, sebab nenek memang tak kenal sebenarnya. Jadi nak ceritakan bahawa bila setelah dia menafikan, maka Nabi kata, tidakkah kamu terfikir bahawa mereka pun tidak suka jika kau berbuat demikian? Jadi budak itu baru tersedar bahawa Nabi memberikan satu kesedaran yang sangat baik pada dia. Nabi tak menghukum dia, tapi Nabi motivasikan. Sampai satu peringkat Nabi pegang kepala dia. Dalam riwayat kata Nabi pegang dada dia. Ini saya tengok tak ada orang pendakwah buat macam ni. Bahkan kita mak ayah pun kena buat ke anak macam tu. Ini disebut oleh Abu Fatah Abu Huda dalam kitab. Nabi pegang dada dia, Nabi kata, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu waghfir lahu. Ya Allah, bersihkanlah hatinya dan juga jagalah kehormatannya dan ampunkanlah dosanya yang lalu. Kita pernah tengok tak ada orang, bila tengok orang buat silap, kita pegang buku dia, kita doa, ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan. Kita bukan doa begitu, ya Allah, bila kawan ni nak jahanam, ya Allah, dia buat dosa dia kerja dia. Itu doa kita terbalik. Hanya doa memberikan satu benda yang membina peribadi ini, itu adalah lebih baik. Bagi yang terakhir, ini tak ada perpusingan yang seterusnya. Ya, insyaAllah masa kita dekat sebenarnya kita. Jadi pada saya itu apa dia? Okey, nak tanya, lepas daripada hijrah ni, ada tak Fadil berhubung balik dengan kawan-kawan lama? Bukan nak suruh orang kata apa, bukan nak katakan nak kembali ke arah jalan lama tu, tapi untuk mengajak kawan-kawan yang lama dulu, dan sejauh mana hubungan dengan keluarga setelah hijrah. Mungkin boleh kongsi sedikit lah. Dan seterusnya nasihat kepada anak-anak remaja. Saya tak ada yang nasihat Ustaz
Boleh lah Saya share. cakap satu. Macam mana hubungan dengan apa ni kawan-kawan? Saya kali yang kawan-kawan saya berbual pasal agama sikit. Kawan saya cakap dah ada step baik. Kan step baik ni pasal apa? Kena ada persoalan. Saya cakap kawan satu, kalau kau betul kawan, kau betul kawan aku, tak payahlah nak cakap dulu. Pasal apa dia cakap? Pasal di Singapura ni kalau kita high profile kan macam status tinggi, untuk macam contoh saya ni kan, dia akan masuk dalam court tanpa charge court itu, court malam 8B, 9B, court malam untuk center 5 session 5. Tak ada date release. Mungkin 3 tahun dia release, mungkin 5 tahun, mungkin 7, mungkin 18, mungkin 14. Tak ada date tahu bila keluar, tak ada. Dari situ dia cakap, ke atau kena kau step down masa tu. Saya cakap senang, kau kawan kau lakukan. Itu kawan waktu kalau kau dapat kawan-kawan ni nak keluar. Tapi ini kawan, ini mengajukan kawan. Dia pernah offer saya supaya balik. Saya cakap tak nak. Tapi yang peliknya kawan-kawan Cina saya, mesej saya, kawan saya, tanya khabar. Dia cakap satu, dulu yang kau untuk Allah kalau kau, sekarang kau dah lebih baik. Kau memang betul buat. Tapi no matter what it is, I will support you from behind. I will support you from behind. Saya pun terkejut. Apa maksud dia support me from behind? Saya tanya, no. Saya kira kalau rasa nak down, kita tak dapat untuk dalam masa jatuh hati. Kita galakkan kau teruskan. Bukan galakkan bekas dada, galakkan untuk galakkan teruskan apa yang kau. Kawan Cina saya yang kasih saya motivation. Tapi kawan saya tak ada. Kalau dia suruh ikut balik, ikut ni, betul. Dia tak nak. Kalau sekali saya tahu Allah tak kejam. Saya yakin Allah akan kejam. Allah dah berikan hidayah kepada insan dia. Pasti Allah kena kalau dia ada musuh. Pasti. Pasal saya keluar mana-mana baru-baru saya pergi, saya pun rasa takut musuh. Tapi fikir ni, takkan Allah kejam kan? Dah kasih hidayah betul bersama dengan macam. InsyaAllah mesti Allah pimpin sampai kita mati. Sampai kita meninggal nanti, saya pergi mati kan. Pasti mati. Kalau sekali musuh nak tikam saya serah. Tapi saya yakin Allah memang sisi jalan ke saya tertinggal phone ke saya bantah balik ke macam-macam pattern Allah boleh berlaku kita. Itu lah saya fikir. Jadi kalau family saya pula, saya pun pernah cakap dia saya minta izin mak. Apa-apa kita apa hari 3 hari kita minta izin keluar dulu. Sebelum keluar pun kita nak setiap bagian duit untuk apa? Untuk 1 bulan belanja untuk family. 3 hari belanja untuk family. Saya cakap mak, nak berapa hari balik macam mana? Saya cakap senang. Dia mak tak kisah pun. Kenapa? Perjalanan Allah ke agama Allah, mak tak kisah. Tapi mak ngomong satu je, jangan ada tak balik masa silam kalau ni. Mak tak sanggup. Tak sanggup untuk keadaan ini. Aku takut kau mati dulu ke aku yang mati. Itu je mak saya cakap. Betul saya fikir mak saya kasih saya motivation. Tapi bapak saya pula lain. Bila saya berkadang begini, dia ingat saya ISIS. Enggak, tak ada pun. Tak ada pun tahu. Saya nak keluar ni, saya minta izin dulu. Kan kita syarat apa ke ya, nak keluar ni, nak usah pergi. Dia, aku takut kau tertangkap. Masuk jauh, masuk penjara. Masa Singapura, kita dah tahu ISIS. Semua hidup lah penjara. Oh, tanah ni tak apa tadi. Macam masalah orang tanah. Sekeliling semua ekspor. Dia tak ada tipu. Ada tipu tapi terbentuk. Tak ada satu kritik pun bisa bagi orang tanah. Saya juga orang saya, kalau ISIS, saya betul-betul ISIS. Dah lama dah aku ISIS. Tapi ni aku nak isyaratkan diri aku ni untuk kebaikan diri aku. Untuk apa? Dia ingat nak kisah. Kalau dia belajar, ialah betul lah Indonesia ni kalau orang balik, orang akan scan dia. Akan scan dia. Malaysia pun sama akan scan dia. Pasal Singapura ni nak buat, contoh saya nak pergi Palembang pun ada
Hari zikir apa ini? International intelligent Singapura ni intelligent apa? Searching dari jauh, tengok dari jauh apa kita buat tak lagi rumah. Ni sekarang saya dah berani kat Malaysia, ke saya tak kerja, ke kertas dari jauh. Memang jemaah semua kena semayang. Singapura kalau nak belajar jauh, Malaysia untuk apa, untuk agama, nak tu soalan, kenapa tak banyak-banyak ini orang belajar? Kenapa Singapura tak belajar? Singapura ada, tapi dia tak belajar musyawarah. Dia belajar, saya belajar, datang balik, besok datang balik. Aku belajar kita dapat. Masing-masing kat luar lagi kan. Kalau di Malaysia atau Indonesia kita tak belajar, kita belajar kat situ je. Dari situ lah. Tapi kalau saya kira apa terjadi Singapura, nama saya sampai yang dah kena submit saya semua dengar nak investigation. Ni lah Singapura, takut bayar sendiri, takut bayar. Terus bapak saya takut saya keadaan ini, tapi saya juga sampai nak saya siap dapat. Tapi tak ada faedah. Islam kerajaan untuk orang. Islam ini itu mengajak orang pada masjid, tak berdakwah aja. Bukan ajar orang. Bapak saya tengok-tengok terlebih sangatlah. Dia takut masa Singapura pernah terjadi, nak buka, dia mati. Terus saya takut. Itulah pengalaman aku, family, kawan. Tapi alhamdulillah saya dah sebuti dah. Sejak saya kembali ni dia rasa okay, tenang sikit. Tidak, yang saya dah tu apa dia? Kau kira? Okay. Kalau tidak iPhone saya bergoyang lah. Gegar iPhone saya. Rasa saya dah lebih program. Saya dari mana? InsyaAllah. Baik tuan-tuan, saya nampak tadi dari segi hubungan dengan kawan tadi. Sebab tu kadang-kadang kalau kita ni orang yang baik dan kita telah pun bersedia menjadi baik, Tuhan akan tukar kawan kita. Tuhan akan tukar kawan kita. Tapi kalau kita cakap kita dah nak jadi baik, tapi kita tak menyusun langkah untuk jadi baik, Tuhan tak akan ubah kawan kita. Jadi sebab tu saya tengok tadi, walaupun saudara Fatin dah berubah, saya pelik kenapa kawan dia masih lagi tak membantu dia, tak menyokong dia. Yang lebih malam tadi, orang Cina pula yang menyokong. I support you from behind. InsyaAllah itu menjadi satu tanda tanya. Mudah-mudahan saya pun pada Allah satu. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Orang Cina tu, bapa cakap saya dapatlah hidayah. Amin. Itu je. Pasal dia beri ruang untuk kita, takkan kita tak beri ruang untuk dia. Betul. Itu je saya mohon, mudah-mudahan kita dapat hidayah. Saya rasa bangga kalau kita dapat hidayah. Betul dia Allah. InsyaAllah kita berharapkan macam tu. Kita harapkan penghijrahan yang dilakukan oleh saudara Fadil dalam orang kata apa, ialah memang nasihat tu ibu ustaz dah tempat, tapi bukan seorang barangkali mengenali ustaz. Mungkin saudara Fadil kita pun dia ada peranan dari sudut yang lain dari segi dakwah. Mungkin kalau saya yang pergi jumpa, orang tak kenal siapa benda ni kan, nampak betul kan, jadi mungkin orang tak berkenal. Tapi kalaulah beliau sendiri yang mana dari sudut background dia, yang dia boleh duduk dekat dan dia tahu apa yang dihadapi masalah-masalah oleh kawan-kawan yang di sebelum ini, mungkin kita harapkan ada sebahagiannya yang mendapat hidayah insya-Allah. Sebab Nabi kata kepada kita, bahkan saya juga minta antara saya dengan tuan-tuan, seumur hidup Tuhan bagi kat kita, tolonglah cari seorang saja yang kita boleh pimpin dia mendapat kebaikan dan hidayah. Tolonglah. Dalam semua hidup kita cari seorang pun okey, tak payah ramai, seorang pun dah jadi. Sebab Nabi kata kepada Zaid bin Sabit, Nabi kata la ayyahdiya bika rajulan khairul laka min humrin ni'am. Nabi kata demi Allah, di antara perkara yang paling baik wahai Zaid bin Sabit, kalau kamu boleh bagi petunjuk kepada seseorang, maksudnya bantu dia untuk mendapat petunjuk Allah, itu lebih baik daripada Allah berikan kepada kamu unta-unta merah. Nak sebutkan unta ni tak ada warna merah, kecuali tuan-tuan cat unta tu warna merah. Dia merah kan?
Nak sebutkan Nabi membuat kiasan seperti dia dapat benda yang tak boleh nak dinilaikan. Sebab bagi masyarakat Arab, unta tu benda paling mahal, tuan-tuan. Jadi bila nak bagi tahu unta merah, maksudnya benda yang tak boleh nak digambarkan, satu ganjaran yang sangat besar. Jadi saya harapkan bahawa insya-Allah ada di antara kita support Fadil dan juga dakwah yang dia buat, dan kita mengharapkan bahawa ada juga di tangan-tangan kita ataupun beliau ada di antara mereka yang telah mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, supaya di hari akhirat ada jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya mohon tolonglah bantu mana-mana artis yang berhijrah, walaupun pada peringkat waktu hijrah mereka mungkin ada kekurangan, tapi kita jangan menjadi pihak yang mengkritik ataupun yang suka komen, sehingga komentar kita itu menyebabkan dia boleh patah balik, sebagaimana yang saya sebut tadi. Sebab saya nak sebut satunya, saya teringat satu hadis Nabi SAW, ketika Nabi cerita bahawa dua orang pemuda yang berlaku pada zaman Bani Israel, seorangnya ahli ibadat, soleh, orang alim, bagus. Seorang lagi tuan, dia ni ahli maksiat. Tapi dua ni kawan. Dia kawan. Yang ahli ibadat soleh ni selalu pesan kat kawan dia, kamu ni berhentilah buat maksiat. Berapa tahun lagi nak hidup ni? Berhenti buatlah, Tuhan dah bagi macam-macam, berhenti. Dia kata tak, aku tak akan berhenti, aku nak buat dulu. Dan sekali dia tak tahan, kemudian dia nasihat baik. Jadi dia kata kepada kawan dia, aku tengok kau ni, kalau aku tengok kau ni buat maksiat, ya aku rasa kau ni memang tak ada harapan sampai bila-bila sampai ke mati untuk jadi orang baik. Bahkan Tuhan pun tak kampunkan dosa kau, sebab terlalu banyak dosa kau buat. Bila dia dengar macam tu, dia rasa macam terkejut lelaki itu tadi, sehingga kan dia tertanya-tanya apakah Tuhan mengampunkan dosanya. Akhirnya dia putus asa daripada nak minta kepada Allah. Nabi sebut dalam hadis Bukhari kisah tentang bab taubat. Hari akhirat, walaupun dia mati tak taubat sebab dia putus asa, dia duduk di hadapan Allah. Allah tanya kepada orang yang buat amal salih, kawan dia tadi, selama kau kawan dengan dia, apa yang kau membantunya untuk ingat kepada aku? Dia pun cerita amal salih, saya buat amal salih, saya ajak dia buat amal salih. Betul, tetapi kau juga telah menghalanginya untuk dia mendapatkan keampunan dia. Sekarang kau buat amal salih, buat, tapi Allah tak ampunkan dosanya di atas kesilapan yang dia buat. Dia diumpankan ke dalam neraka. Yang putus asa tadi Tuhan ampunkan dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Sebab orang paling celaka adalah orang yang baik, tetapi dia menghalangi orang yang tidak baik untuk menjadi baik. Ini orang paling malam di dunia dan akhirat. Walaupun kita ni orang yang baik. Allah Ta'ala. Jadi saya rasa tak ada nak sebagai bentuk ada apa-apa yang Fatih sampaikan. Saya cerita tu yang aku ada dia bawah mana yang bersama orang kalau tak payah orang ini mau orang seorang makan, tapi kalau bersama orang dan bisa memang untuk itu macam saya untuk saya masuk penjara sanggup aku berkorban sakit-sakit untuk kita. Kau tak kesian tu bapak kita, kalau kesian aku tak sayang bapak kita. Nanti satu hari kalau mak bapak kita meninggal, kita keadaan kat dalam penjara, dengan siapa kita nak cari? Selagi mak bapak kita masih ada, kita nikmat orang sampai dia tak ada. Kalau bapak kita dah tak ada, macam mana kita nak iman orang? Tak sedih. Saya kadang-kadang sedih. Saya bersalah untuk saya bersalah, saya punya hidup tak ada. Masa ini saya fikirkan, tapi saya masuk penjara, masih cari saya, tapi tak menyesalkan dia. Saya kadang sedih tengok masa sanggup nasihat saya tak dengar. Tapi saya pun nak, saya tak ajak orang ni kawan, saya tak ni sahabat saya. Macam ada beri saya sendiri Islam kan, Melayu mana dia cakap brother cuma sekali dia, tapi Islam kita sahabat sama dia. Saya pun tak nak tengok sahabat saya tenggelam. Kalau dia tenggelam, saya rasa sedih. Pasal kita tak nak jauh, kita jauh lagi. Macam saya tinggal mana, saya tak berbuat jauh bersama. Saya tak selalu kat kawasan tempat. Kalau saya selalu kawasan tempat, insyaAllah saya berdua dengan Tuhan. Sampai yang dalam budak-budak anak saya berdua dengan Tuhan. Macam baru-baru dekat Johor,
jemaah apa saya dipanggil apa sharing 25 budak umur 25 ke bawah, 25 pun ada bersama saya. Sampaikan saya rasa kagum budak-budak yang belia, yang sampai cakap okay, kita sungguh-sungguh. Abang Fadil datang sini, kita lagi sungguh-sungguh. Sumpah dengan orang. Tu saya macam mana saya cakap. Bahkan cuba masih apa tak, saya sanggup. Kalau dia pakai, siapa pakai, itulah saya. Ada reflect, kopak ambil. Tapi insyaAllah lah saya, kalau boleh nak semua yang misalkan awak itu lah. Saya mahu awak itu ada teruskan lah. Mak kita tu lah sungguh ada dapat apa, dapat pahala, dapat doa, Allah kita. Mak kita important kita. Kalau mak kita tak ada, kita tak ada dosa. Tapi semua pahala itu tak ada. Kita kosong itu je, tak ada dosa. Tapi mak kita ada satu pujian untuk kita juga, satu dosa. Dan sambil itu pun dapat pahala juga. Kita khidmat ke, agar mak kita pun cintik-cintik pun kita pun layankan. Tapi insyaAllah Allah biasa tolong kita. Kesian bapak kita pula kerja tak tentuara. Mana tu naik kabel kapal dan bawa kereta laju-laju accident. Semata-mata nak kasih anak membesar untuk sekolah, untuk belajar rajin-rajin. Tapi kita ni macam saya nak ke semua ikut macam langkah saya. Nak masuk neraka ke? Saya kalau tak nak masuk neraka, saya kejarkan orang kata Allah bila Allah syurga pasti dapat. Kalau kita kejarkan syurga, tapi akhirnya kalau kita tak macam Allah tak berikan rahmat dan rahmat, tetap neraka begitu. Itulah saya mohon saya maaf jangan misalkan orang. Yang kedua pula saya minta maaf kepada pakcik-pakcik, abang kakak yang berkopiah, kipas, lontar, muda, nikah. Mohon maaf kalau saya cakapkan kesan. Jangan kita dah solat, kita dah baik. Jangan kita solat, kita ni dah cop. Kita sedar bila kita datang di sana. Kita kesian ada orang yang terkena orang. Jangan kita dah berkopiah, kita dah baik, kita buat bodoh. Salah. Kita nak kena fikir macam mana tadi pula. Kita tak mampu dakwah, kita tak mampu ikram orang, kita doa. Ya Allah, berikanlah peluang kepada sahabat beliau, tak tahu pasal apa ya Allah. Berikanlah peluang, bukan dosa dia, tak salah. Bila kita doakan sesuatu yang baik, malaikat akan amin untuk kita. Betul Ustaz? Memang tak? Betul, benar. Dan buat yang terbaik, yang untuk antara satu sama lain. Dan waktu kita pun tahu, ini tugas kita. Kalau sekiranya pasal rezeki, itu rezeki dah tetap lah. Tapi ini pasal ni apa orang kata mak titu ke, mak lembik ke, lacur ke, itu tugas kita. Tugas untuk wanita, tugas untuk lelaki. Bukan cakap lelaki dia ada tugas, wanita pun ada tugas kan. Dia ingat wanita dah pakai jubah, pakai tudung, tugas dia tak benar. Tugas dia pun untuk dakwah juga, untuk wanita. Kalau Ustaz mau dia macam lelaki-lelaki katakan rumah masak, kasih suami makan, sama-sama lah. Kita tak mahu kita rumah dia. Dan saya belajar, saya campak pula kat hati pula kepada saya juga. Ini kena tekan diri hati saya. Pasal kadang-kadang saya pun dan maklumah sengaja tu. Ini cakapan ni kena pada hati saya, tekan hati saya, tekan otak saya untuk saya keluar balik. Bukan untuk orang, untuk saya juga. InsyaAllah saya nak agak balik ni. Jangan untuk orang kecilan. Alhamdulillah. Jadi saya rasa lebih kurang dalam tempoh sejam setengah juga kita berlangsung tadi tuan. Jadi kurang lebih. Dan saya rasa sudah cukup banyak ilmu dan perkongsian pengalaman yang tadi kongsikan. Saya harap tuan-tuan ambil pengajaran-pengajaran ini supaya kita dapat sampaikan pula kepada saya cakap siapa yang sedia tuan-tuan kat masjid ada cuma siapa sedia lah. Kalau 3 hari saya akan ikut. Kita sama-sama 3 hari tak 4 hari kita cuba 3 hari.
InsyaAllah apa-apa semua kita punya pada Allah. InsyaAllah Allah bantu. Realiti, yakin aku, tawakal. InsyaAllah. Baik. Baik. Okey, baik, saya sekalian dan tuan-tuan rahmati Allah, untuk forum santai kita pada malam ini. Dan saya rasa segala yang baik itu adalah daripada Allah, dan kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon banyak maaf seadanya dalam sepanjang saya mengendalikan forum ini. Adanya terkasar bahasa atau tersalah kata dan juga silap saya dari segi pengurusan sebagai selaku moderator. Kadang-kadang merangkap ahli panel secara tanpa disengajakan, ya. Memang saya bukan gila kuasa, tapi kalau nampak tuan-tuan, bukan gila kuasa tuan-tuan, tapi dia gila speaker. Kalau dapat mikrofon, dia jadi gila. Okay. Tapi tadi dah ada petanda isyarat amalan, memang kena mati dan tuan, aku dah kena karet. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.